Antara ciri-ciri tukang sihir ataupun tok bomoh ataupun dukun, okey. Biasanya kalau dia nak buat rawatan, dia akan minta pakaian pesakit ataupun bekas pesakit. Seperti dia minta baju pesakit, kain pesakit. Ada beberapa kes kalau nak melakukan sihir, kena dapatkan pakaian dalam si mangsa. So biasanya tok bomoh dia akan minta si pengenaya tu dapatkan seluar dalam ke baju dalam ke itu untuk dijampi mentera kan. Okey, sebab tu saya selalu pesan juga kepada pesakit-pesakit, kalau nak sidai baju waktu malam, elakkan sidai pakaian yang kecil-kecil tu, yang sensitif tu di waktu malam. Takut-takut ada orang ambil kesempatan untuk mencuri. Okey, ada juga tok bomoh yang ataupun dukun yang akan minta haiwan-haiwan sembahan, haiwan-haiwan sembelihan. Misalnya bila nak buat rawatan, antara syarat dia kena bawa ayam hitam untuk dijamu, diberi makan, untuk disembelih jamu kepada kononnya hantu yang menjaga tanah ke, hantu ataupun hantu yang mengganggu pesakit dan sebagainya lah. Okey, selain daripada tu ada juga perawat-perawat yang memberi azimat. Okey, memberi azimat kepada pesakit. So azimat ni luas lah. Azimat ni mungkin dia berbentuk rajah-rajah ataupun wafak-wafak. Okey, ataupun azimat ni juga mungkin dia, biasanya azimat ni lebih kepada dalam bentuk tulisan lah, wafak-wafak ataupun rajah-rajah. Okey, ada juga tok bomoh yang dia akan membekalkan kepada sakit mentera-mentera tertentu, ataupun bila dia nak buat rawatan, dia akan baca jampi serapah mentera-mentera yang kadang-kadang kita pun tak faham. Sebab tu dalam rawatan ruqyah syariah, antara syarat yang penting bila nak membacakan ayat ruqyah adalah ayat yang jelas dari segi bahasa dia, dari segi terjemahan dia. Kita baca tu biar semua orang tahu. Kalau saya baca ayat ruqyah, semua orang boleh semak bacaan-bacaan saya tu Al-Quran. Dan saya juga perlu baca doa dalam bahasa yang difahami lah. Okey. Tadi ada tok bomoh yang beri kain 4 segi, rajah-rajah tadi yang tersebut azimat tadi. Ada juga antara pantang larang bila berubat dengan bomoh-bomoh ataupun perawat-perawat tidak syar'i, dia melarang pesakit untuk melarang pesakit untuk menyentuh air. So kalau dia tak bagi pesakit tu sentuh air, so maka kita dah boleh tahu dah, maka pesakit tu macam seolah-olah dilarang untuk solat lah. Sedangkan solat ni adalah perkara yang wajib. So ini antara ciri-ciri dia lah. Ada juga tok bomoh yang suruh pesakit memencilkan diri, duduk dalam bilik seorang-seorang. Nanti akan ada dia punya tok wali dia datang untuk rawat. Ada juga macam tu. Dia dah pesan, okey, nanti pukul 12 malam duduk je dalam bilik, tutup lampu, nanti akan ada tok wali dia akan datang untuk rawat dan pulihkan tuan. Ini juga ciri-ciri tok bomoh sebenarnya. Yang datang tu sebenarnya adalah jin. Okey, ada yang suruh pesakit menanam benda di kawasan tanah ke. Okey, kalau kata ni, kalau kata tak nak bagi ada sihir-sihir masuk, kena tanam barang ni di depan pintu biasanya. Itu antara contohlah. Ataupun dia menyuruh pesakit membakar objek-objek, kemudian asap tu biasanya untuk disedut asap tu, ataupun dihirup asap tu lebih kepada untuk memberi makan kepada jin tok bomoh tu lah. Okey, ada yang perawat yang menggunakan jurus-jurus. Ini agak banyak juga perawat-perawat kononnya merawat jarak jauh ataupun jarak jauh yang menggunakan jurus-jurus memukul sakit dari jauh, ataupun menarik ataupun memancung ataupun menangkap dari jarak jauh. Ini antara perkara-perkara yang tak dilakukan oleh ulama. So dalam bab perawatan ni, kita juga kena merujuk kepada Al-Quran, Sunnah dan juga amalan-amalan guru-guru dan ulama. So kita kena merujuk kepada ulama. Ada tak ulama yang buat perawatan menggunakan kaedah-kaedah jurus ni? Okey.
Ada juga satu lagi yang memang famous, bila nak buat rawatan, tiba-tiba perwatakan dan suara si perawat tu berubah. Asal suara macam lain, di pertengahan merawat tu tiba-tiba suara dia menjadi garau, menjadi orang lain. Dia dah mula bagi tahulah, ini tok dia dah datang dah untuk merawat dan sebagainya. So ini antara yang kaedah kita panggil sebagai kaedah menurun, di mana jin khadam Tok Bomoh tadi akan masuk ke dalam badan dia, menggantikan dia temporary untuk buat rawatan. Okey, ada juga perawat-perawat yang dia mendakwa ilmu tu dia dapat daripada mimpi. Okey, bab ni juga kita kena jelas. Segala ilmu dia perlu belajar secara berguru. Mesti ada guru. Okey, dia tak boleh ilmu tu datang tiba-tiba sahaja. Sedangkan Rasulullah SAW pun belajar Al-Quran, mendapat ilmu Al-Quran ni adalah daripada Malaikat Jibril. Mesti ada guru dia, mesti ada orang yang mengajarkan dia. Sebab tu bila kita nak berubat, kadang-kadang penting juga kita tanya juga kepada pesakit tu, dulu tuan belajar dengan siapa guru ke. Tak salah untuk kita bertanya. So sebab tu juga saya sendiri juga, saya tak malu ataupun tak segan-segan nak cerita siapa guru saya. Antara guru saya Ustaz Hayat daripada Kiswah, ataupun Ustaz Sarhan juga saya pernah ikut kursus. Guru yang paling banyak mengajar saya dan saya memegang sanak dia adalah Ustaz Nazri Syaharum daripada Sungai Besar. Kita kena tahu siapa guru kita. Ustaz Eri juga antara guru saya, Ustaz Nuruddin, supaya kita tahulah latar belakang background dia. Okey. Ada juga perawat-perawat yang biasanya dia mengaku menyeru tok-tok wali. Konon-kononnya dia dia boleh memanggil roh tok wali untuk bantu dia. Ini antara ciri-ciri perawat yang tak betul lah. Yang paling jelas kalau dia mengaku dia menggunakan khadam ke, dia menggunakan sahabat ke, dia menggunakan pendamping ke. Ini antara ciri-ciri yang kita kena perhatikan. Okey, di zaman sekarang ni lah.